Nama sedang angkat. إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Yang dihormati saudara Komisi Majlis, juri Akademik Pidato Tata Rahmat, yang dihormati barisan panel Tata Rahmat, wadah Tata Rahmat, dan seterusnya, selamat datang kepada hadirin hadirat sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah kerana kita dapat bersama dalam Akademik Pidato Tata Rahmat. Pada malam ini saya masih dapat bersama-sama dalam kumpulan Ahli Sunnah wal Jamaah. Tanpa membuang masa, tajuk saya pada malam ini ialah padah mempermainkan agama. Agama Islam untuk menyelamatkan diri kita daripada api neraka. Oleh itu adalah amat penting bagi kita untuk mengikuti semua ajaran agama Islam agar kita selamat di dunia dan akhirat. Sesungguhnya Allah telah berfirman, hadirin hadirat sekalian, apakah itu agama Islam hadirin? Islam adalah satu-satunya agama yang sempurna, dan hanya agama Islamlah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat 53, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa akmaltu alaikum dinikmati wa raditu lakum Islamadillah. Maksudnya, pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kusyukuri kepada kamu nikmatmu dan telah kuredai Islam itu menjadi agama bagimu. Oleh itu, jelaslah hanya agama Islamlah yang dapat membawa kita ke syurga. Itu pun sekiranya kita tidak lupa belajar dan beramal dengan perintah Allah dan pesanan Nabi Muhammad SAW yang tidak akan sesat walaupun kita di akhir zaman. Sabda Rasulullah SAW, Akhlatul Filkum Sayyidina Tabdikum Ta'awkum Ballah Wasubah Sunati. Aku tinggalkan kepada kamu dua perkara yang sesekali tidak akan menyesatkan kamu dengan keduanya, iaitu kitab Allah, Al-Quran dan Sunnahku. Hadis sahih riwayat Al-Hakim, Muslim dan Al-Qidah. Oleh itu, berhati-hatilah kita dalam beramal dengan ajaran ustaz atau ulama, kerana kita mungkin akan tersesat sekiranya ulama itu menurut hawa nafsunya. Dan inilah yang diingatkan oleh firman Allah, "Wattabil hawa nafsih taka'ababi Tuhan," yang bermaksud, dan janganlah kamu turuti hawa nafsu, kerana nanti ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Mungkin hawa nafsu inilah punca berlakunya masalah umat Islam mempermainkan agama, dan sekiranya kalau ulama mengikuti hawa nafsunya, kemungkinan besar perkara yang haram pun akan dihalalkan oleh mereka, seperti membolehkan orang perempuan tidak memakai kain tudung, malah berani pula menghukum yang sebegini tidak berdosa, walaupun jelas
Wahai orang dalam hukum syariat bahawa pakai tudung tidak ada hujah kerana berdosa oleh orang yang bukan Muslim. Hadirin hadirat sekalian, inilah yang sedang berlaku di akhir zaman. Ulama berani menghalalkan perkara sebegini seperti di Indonesia sekarang, sehingga pengacara faham agama Islam di televisyen pun dibenarkan untuk tidak memakai kain tudung. Ini contoh mempermainkan agama yang berlaku di dalam ulama yang tersesat, terselewet, dan hal ini adalah cukup bahaya. Hadirin hadirat sekalian, apakah kesan mempermainkan agama? Sesungguhnya kesan atau pada masalah mempermainkan agama atau bertuhankan hawa nafsu ini adalah sangat berat dalam sunnah menakutkan, kerana Allah akan menutup pintu hidayah seperti firman Allah. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai jahat sebanyak-banyaknya, dan Allah membiarkan sesat berdasarkan hawa nafsunya, dan telah mengunci mata pendengarannya dan hatinya, dan meletakkan tutupan atas penglihatannya. Maka siapakah yang akan dapat memberinya pintu? Sesungguhnya Allah membiarkannya sesat. Maka mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Malah orang yang mengharapkan apa yang dihalalkan Allah, mereka adalah golongan yang hina di sisi Allah. Sesungguhnya kesulitan perlakuannya berdasarkan Allah, ia juga akan dihilalkan oleh Allah di dunia dan akhirat, seperti firman Allah dalam surah Al-Hadid ayat 8. Dan di antara manusia ada yang membantu tentang Allah tanpa ilmu, pengetahuan tanpa petunjuk, dan tanpa kitab Rasul yang bercahaya, dengan mematikan lampunya, dengan mengorbankan diri untuk di hari kiamat. Nampak nyawa je lancar kami kerana azab neraka yang membawa benar. Saya akhiri. Ingatlah Allah, kalau kita sentiasa berusaha, Allah akan memberi kita satu kemudahan dalam apa yang kita ucapkan. Sekian sahaja di pidato saya
Untuk kali pertama ini, sesungguhnya Rasulullah pernah bersabda, setiap anak Adam membuat kesilapan dan kebaikan. Sekian, terima kasih. Allahu a'lam. Masih Dayu dan mentornya Ustaz